Okey, James Itu Frederick kata 3 kaum utama kena bersatu. Yes, tepat sekali. Kita 3 kaum utama mesti bersatu, iaitu Melayu, Cina dan India. Ini merupakan satu prasyarat yang dikenakan, yang ditetapkan oleh British jika ingin mencapai kemerdekaan. Jadi apakah tindakan yang dilakukan oleh rakyat di tanah Melayu? Yang pertama, tindakan dia mana Sulaiman? menubuhkan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang kedua, membentuk sistem ahli. Yang ketiga, sistem pendidikan kebangsaan diselaraskan ataupun sistem pendidikan diberi keutamaan sebagai alat perpaduan kaum. Yang keempat, membentuk kerjasama politik. Yeah? Membentuk kerjasama politik di kalangan persatuan politik. Bersama dengan persatuan politik. Jadi di antara 4 tajuk ni saya nak bincangkan yang pertama berkaitan dengan sistem ahli. Berkaitan dengan sistem ahli. Kenapa? Sebab kita tengok pelajar nampak tak antara intipati pembelajaran intipati pembelajaran tajuk bab yang ketujuh ni ada 5. Ada 5. Yang pertama iaitu berkaitan dengan latar belakang negara merdeka. Yang kedua berkaitan dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC Community Liaison Committee. Yang ketiga pembentukan sistem ahli. Yang keempat pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Yang kelima penubuhan parti-parti politik. Kalau kita ringkaskan secara keseluruhannya, kita boleh tengok di sebelah. Di sebelah tu, yang atas tu adalah antara analisis soalan SPM sebenar. Analisis soalan-soalan SPM sebenar. Bermakna petak yang pertama sidang 12021 dah keluar berkaitan dengan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Dah keluar dalam peperiksaan dan dia keluarkan balik. Petak yang ketiga tu, saya lupa nak tulis petak yang ketiga tu, dia keluarkan balik dalam SPMU. Mana petak yang ketiga tu adalah SPMU, dia keluarkan balik berkaitan dengan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Tapi kalau tengok secara keseluruhannya, daripada bab 7 yang berwarna kuning, itu merupakan analisis percubaan. Analisis soalan-soalan percubaan di tahun 2023. Saya ambil berapa? Saya ambil 14 set soalan. Daripada 14 set soalan Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Sabah, SBP, Perak. Boleh? Kesemuanya keluar berkaitan dengan sistem ahli. Yang ditanya berkaitan dengan sistem ahli, yang pertama ditanya berkaitan dengan maksud sistem ahli. Maksud sistem ahli di sini, Sabah tanya maksud sistem ahli. Perlis tanya maksud sistem ahli. Dan yang kedua dia tanya juga berkaitan dengan latar belakang sistem ahli. Latar belakang sistem ahli, soalan ni keluar daripada SBP. Sekolah berasrama penuh. Yang ketiga dia tanya sebab kenapa ataupun mengapa sistem ahli diperkenalkan Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan dan juga Sarawak. Keluar berkaitan dengan sebab. Dan soalan berkaitan dengan ciri Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Sabah, Perak. Keluar berkaitan dengan ciri-ciri sistem ahli. Jadi malam ni saya lebih fokuskan kepada sistem ahli. Saya tak kata tajuk ni keluar dalam peperiksaan. Tak kata keluar. Saya tak kata tajuk ni saya spot. Tak spot. Saya tak ramal tajuk ni keluar. Saya kata ini adalah antara tajuk yang popular dalam percubaan SPM 2023. Ini adalah antara yang popular
2023. Okay. Selain daripada saya nak tegaskan kepada pelajar, untuk tajuk bab 7, saya ambil dua tajuk yang popular. Saya anggap ini tajuk yang popular. Dua tajuk saya nak pastikan supaya pelajar tolong sangat-sangat, tolong sangat-sangat, tolong sangat-sangat. 3 kali saya sebut. Tolong, kenapa? Saya rasa ini adalah popular. Yang pertama tajuk SBP, tajuk sistem alih. Yang kedua, tolong tengok satu lagi sebagai bacaan tambahan, tajuk berkaitan dengan CLC. Tajuk berkaitan dengan CLC, Community Lesson Committee. Sebenarnya sistem ahli dan CLC ni sudah popular tahun 2022. Tahun lepas sudah popular. Ada 6 negeri yang keluarkan berkaitan dengan syaratan kuasa hubungan antara kaum dan juga CLC tahun lepas. Jadi tahun ni kita cuba fokuskan juga. Kok keluarlah. Bukan kata sport, tapi itu adalah antara yang popular tahun 2022 berdasarkan kepada analisis. Yang pertama, analisis soalan daripada SPM sebenar. Latar belakang, idea merdeka tak keluar lagi. CLC tak keluar lagi. Sistem ahli tak keluar lagi. Yang keluar yang satu saja, pembentukan pendidikan kebangsaan. Kita tengok yang pertama. Yang pertama kita nak tengok dulu berkaitan dengan soalan objektif. Soalan objektif. Tolong ingat pada pelajar-pelajar, semasa membuat soalan objektif, tolong ingat, tolong buat catatan ringkas. Walaupun dalam ni saya tak buat catatan ringkas. Saya tak buat, tapi bila pelajar buat lepas ni, tolong buat catatan. Tengok yang pertama. Soalan yang pertama, kita boleh tengok muka surat 172. 172 buku teks kita. Kita boleh tengok muka surat 172. Dia nak di sini KMM, Kesatuan Melayu Muda, di bawah pimpinan Ibn Yaakob, salah satu parti politik di Tanah Melayu yang muncul sebelum Perang Dunia Kedua. Maknanya KMM ni muncul sebelum Perang Dunia Kedua, muncul pada tahun 1938. Dia nak sini dia kata, apakah matlamat penubuhan persatuan tersebut? Bukan saya yang jawab, tolong anak-anak cemerlang yang ada di talian, apakah matlamat dia? Apakah matlamat dia? Nampak Rifdi dah senyum-senyum. Rifdi silakan. Anak-anak cemerlang yang lain semua silakan. Apakah jawapan dia? Matlamat penubuhan. Ferry jawab D. Tana jawab D. Rifdi jawab D. Azin jawab D. Semua jawab D. Terima kasih. Terbaik. Alhamdulillah. Semua jawapan dia betul. Terima kasih. Bagi tepukan untuk yang jawab D. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita tengok. Kita tengok dalam nota kita dalam buku teks. Apa? Kita tengok dalam buku teks kita muka surat 172, kesatuan yang tertera di skrin. Saya akan bagi hanya 5 soalan saja yang tertera di skrin. Kesatuan Melayu Muda pimpinan Ibrahim Haji Yaakob memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Melalui konsep Melayu Raya. Maknanya dah nampak di situ. Ayat yang pertama lagi dah sentuh kesatuan Melayu Muda memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita. Itu soalan yang pertama. Alhamdulillah. Soalan yang kedua, juga muka surat 172. Asalnya UMNO ni memperjuangkan hidup Melayu. Pada awal penubuhannya, tetapi dia ada arrow, warna merah tu, arrow tu, anak panah tu adalah melambangkan kepada satu perubahan, iaitu merdeka. Federate jawab C. Mengapakah? Mengapakah? Perubahan ini berlaku? Semua jawab C. Wan Mai Syarah yang sempat saya baca. Tajuk sangat.
Jawab C. Tengok. Okey, terima kasih. Betul jawab C. Alhamdulillah. Okey. Tepat sekali, bermakna saya bagi dua soalan. Yang pertama, conclusionnya kita boleh tengok bahawa pelajar sudah bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Okay? Pelajar sudah bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Walaupun dua soalan. Kita ada lagi 12 soalan. Okay. Kalau tengok kepada buku teks kita, okay, United Malay National Organisation, UMNO, dipimpin Datuk Onn Jaafar berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Turut ingat. Okay? Turut ingat. Okay? Di sini dia boleh tengok apakah peranan. Okay? Apakah sumbangan Malayunion. Malayunion. UMNO. UMNO di sini yang pertama, mereka menyatukan orang Melayu. UMNO juga mempertahankan hak bangsa Melayu. UMNO juga adalah mempertahankan kedudukan Raja-Raja Melayu. Ingat, tidak mustahil dia akan keluar dalam peperiksaan. Sudah terbukti keluar dalam peperiksaan percubaan ini soalan daripada Yayasan Islam Kelantan. Dia sebut apa? Dia sebut peranan dan sumbangan UMNO. Ada juga situ. Kalau ditanya sumbangan UMNO, inilah dia. Yang pertama, menyatukan orang Melayu. Yang kedua, mempertahankan hak bangsa Melayu. Yang ketiga, mempertahankan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan di sini dia kata pada peringkat awal, UMNO menggunakan slogan Hidup Melayu, iaitu berjuang menentang Malaya Union. 4 peranan UMNO. Okay? Yang keempat, menentang Malaya Union. Yang kelima, memelihara status quo Melayu. Okay? Dan dia di sini dia kata, akhirnya pada tahun 1951, UMNO ubah slogannya kepada Merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Tengok. Okey, jawapan dia C, ubah daripada Hidup Melayu kepada UMNO kerana ingin memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. 5 UMNO tadi kita dah tengok apakah peranan UMNO. Okey, ada 5, 6 memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Bila jawab soalan, tolong kenapa berlakunya perubahan tersebut, dan kita tengok apakah sebenarnya peranan yang dimainkan oleh UMNO. Okay? 2. Okay? Peranan di malam ni ada 6 semua. Okay? Dan soalan yang ketiga. Okay. Independent of Malay Party, IMP, nyatakan idea pelaksanaan parti tersebut. Okay. Hazri jawab A. Dalili jawab A. Anus jawab A. Semua jawapan kita yang ada Amirah apa semua yang sempat saya baca, Nur Aisyah, Akilah, semua jawab A. Jawapan dia tepat sekali. Jawapan dia A. Terima kasih anak-anak cemerlang semua. Terima kasih. A. Tanah Melayu untuk Malayan. Okay. Tengok di sebelah. Okay. Di sebelah kita sekarang. Okay, di sebelah kita. Di sebelah dalam skrin kita tu. Independent of Malay Party. Okay. Datuk Onn Jaafar mengasaskan penubuhan Independent of Malay Party untuk melaksanakan idea Tanah Melayu untuk Malayan. Okay. Jadi saya nak tanya. Okay. Saya nak tanya. Apakah yang anda faham tentang maksud slogan dia, idea dia, Tanah Melayu untuk Malayan? Siapa betul-betul cemerlang? Okay. Siapa yang ingin cemerlang? Tolong buka mic jawab. Apa yang faham Tanah Melayu untuk Malayan? Silakan. Yang saya nampak di sini, Hazika, Putri, Muhammad, SSS, Anisha. Yang saya nampak. Rifdi. Silakan Rifdi. Maaf jika salah cikgu. Tak apa, kita sama belajar Orang Rifdi. Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang dulu mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Okay.
Tak apa Rifdi, alhamdulillah. James Frederick pun okey kita sama kaum. Okey, saya sebut ya. Okey, kalau salah, okey kalau ada jawapan lain, okey tolong kita sama lah. Jadi konsep sebenarnya tak apa Rifdi, tak apa. Ini kita belajar. Terima kasih untuk Rifdi berani untuk menjawab. Okey. Sebenarnya, okey. Tanah Melayu untuk Malayan. Okey. Tanah Melayu untuk Malayan okey. Tanah Melayu bebas dari pentadbiran kerajaan British. Tanah bebas dari pentadbiran kerajaan British. Okey, Daniel kata okey. Sebenarnya tanah Melayu untuk Malayan okey, maksudnya tanah Melayu untuk semua rakyat, semua penduduk tanah Melayu. Itu sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok okey, tanah Melayu untuk Malayan ni maksudnya okey, Malaya for Malayan. Itu slogannya sebenarnya. Malaya for Malayan bermaksudnya tanah Melayu untuk okey, semua penduduk tanah Melayu. Tengok dia sebenarnya ada kaitan dengan jawapan D. Okey. Jawapan D tu tanah Melayu untuk orang Melayu. Malaya for Malaya. Ini sebenarnya ada kaitan dengan penubuhan UMNO. Okay. UMNO ditubuhkan pada tahun 1946 dengan slogannya Malaya for Malaya. Tanah Melayu untuk orang-orang Melayu saja. Tetapi apabila British kata kita mesti bersatu untuk mendapatkan kemerdekaan, Datuk Onn Jaafar membuka ahli UMNO kepada orang bukan Melayu. Okay? Dia jadi Malaya for Malayan. Tanah Melayu untuk semua penduduk tanah Melayu. Okay? Ini kita belajar ya, tidak ada unsur-unsur politik ya. Jadi idea yang dikemukakan oleh Datuk Onn Jaafar buka ahli UMNO kepada orang bukan Melayu tidak diterima, tidak dapat diterima oleh orang Melayu, oleh UMNO. Jadi dia terpaksa dia keluar daripada UMNO, dia tubuhkan IMP, Independent Malay Party. Dia tubuhkan Independent Malay Party. Halo, ada kelah ni. Itu tak jadi ya, Syah tak main lagi. Ada. Saya buka pintu tu, Cak. Kejap. Okey, sekejap ya. Ada nak buka pintu sekejap, Allahu Akbar. Okey, minta maaf sekejap, ada tetamu datang. Nak buka pintu rumah sekejap. Okey, buka pintu pagar. Okey. Jadi, okey, boleh saya teruskan ke? Jadi di sini apabila Datuk Onn Jaafar buka ahli UMNO kepada orang bukan Melayu, orang Cina, orang India, jadi tidak diterima oleh orang Melayu dan orang UMNO, akhirnya keluar dan dia tubuhkan IMP, Independent Malay Party, dengan slogannya Tanah Melayu untuk semua penduduk tanah Melayu, dengan kata lain Tanah Melayu untuk Malayan ataupun Malaya for Malayan. Satu. Okay. Dan yang kedua, kita tengok konsep Melayu Raya. Sebab itulah kita kena sentuh di sini. Kita kena sentuh bila kita jawab soalan objektif, kita kena tengok, kita kena catatkan, kita kena conteng-contengkan. Konsep Melayu Raya ni, idea kemerdekaan. Idea kemerdekaan. Kesatuan Melayu Muda.
Ya, dia ingin mencapai kemerdekaan negara. Assalamualaikum. Maaf, join. Okey, Kosik Adila. Selamat datang Kosik. Ya. Daripada Ipoh Perak again. Dan di sini kita tengok apa yang dikatakan dengan konsep Melayu Raya. Konsep Melayu Raya ni adalah antara perjuangan kemerdekaan. Okay? Kesatuan Melayu Muda. Okay? Konsep Melayu Raya. Iaitu nak memerdekakan bersama dengan Indonesia. Okay? Okay? Nak memerdekakan bersama Indonesia. Ini merupakan konsep Melayu Raya ni penyatuan bangsa dan dunia Melayu. Okay? Konsep Melayu Raya ni juga mempunyai penyatuan dia berkaitan dengan aspek persamaan daerah. Persamaan darah. Okay? Dan juga kebudayaan juga bahasa. Ia panggil ini satu rumpun yang sama iaitu Melayu. Sebab itulah nak bentuk konsep Melayu Raya. Okay? Tanah Melayu hak kita. Ini adalah distraktor, pengganggu. Tanah Melayu untuk orang Melayu. Ini adalah Malaya for Malaya, perjuangan UMNO di awal penubuhannya. Okay. Minta maaf ya jika saya terang ni adalah panjang sangat. Tapi saya rasa tak ada masalah. Untuk makluman saja. Okay? Untuk makluman saja deh. Kita tengok soalan yang ketiga. Baru masuk kepada Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum CLC yang dibentuk pada Januari 1949 di Pulau Pinang menghimpunkan pemimpin daripada pelbagai kaum. Apakah matlamat penubuhan jawatan kuasa tersebut? Ramai dah jawab. Bilium. Nur Afika yang dapat baca Puteri. Amirul Azhari. Fitri Arfah. Okay, jawapan dia. Okay, memperjuangkan kemerdekaan. Terima kasih anak-anak cemerlang yang join kelas pada malam ini. Terima kasih. Tahniah untuk semua. 4 soalan. 4 sapu bersih. Okay. Kalau ada 40 soalan, 40/40, saya boleh bagi jaminan, you akan dapat A+. Itu yang kita nakkan. Okay. Tengok, kalau dia tanya matlamat penubuhan jawatan kuasa hubungan kaum, yang pertama kita notkan, mengkaji hubungan kaum. Yang kedua, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial. Yang ketiga, wujud pembagian adil. Yang keempat, wujud keadaan harmoni dan muhibah. Yang kelima, ada satu lagi, iaitu slogan CLC. Yeah? Slogan CLC, kesamaan dan keadilan untuk semua kaum. Yeah? Matlamat yang tidak tertera yang kita kena tengok. Okay? Yang kita kena fikirkan sendiri, iaitu memperjuangkan kemerdekaan ataupun di atas itu ke arah berkerajaan sendiri. Ke arah berkerajaan sendiri. Ataupun di sini, kalau kata dia tengok jawapan B, memperjuangkan kemerdekaan okay, ke arah berkerajaan sendiri. Okay, ke arah berkerajaan sendiri. Okay, yang ketiga. Yang keempat, ini senang je. Tengok tokoh-tokoh dia. Isi Turaisinggan, Datuk Ong Jaafar dan Tan Cheng Lock. Okay, kita tengok bergantung kepada soalan kita dalam peperiksaan. Okay? Dalam peperiksaan kita tengok soalan kita, dia bagi tokoh apa semua tu. Tengok apa? Tengok soalan itu nombor berapa. Okay? Kalau soalan daripada bab 7, biasanya soalan nombor 14 dan 15. Okay? 13 ataupun 14 ataupun 15. Yeah? Kita tengok sebab tak lari pada tu. Dia tak tanya bab 7 duduk di nombor 25. Tidak. Yeah? Dia akan tanya ikut flow daripada muka surat biasanya. Itu yang berlaku. Oi, semua jawab A, laju sangat-sangat. Tak tahu lagi betul salah. Jawapan dia, sumbangan tokoh ni adalah menganggotai jawatan kuasa kerja. Okay? Menganggotai jawatan kuasa kerja, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okay?
Syaza Imanina pun jawab A. Alhamdulillah. Syaza, terima kasih. Semua terima kasih untuk semua anak cemerlang. Amar, Muizuddin jawab A. Elishu jawab A. Semua jawab A. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih untuk semua. Tapi kalau kita tanya, dia kata B menganjurkan konvensyen kebangsaan. Okay? Menganjurkan konvensyen kebangsaan. Apa sebenarnya yang awak faham tentang konvensyen kebangsaan? Okay? Konvensyen kebangsaan ni sebenarnya, okay, konvensyen ni adalah persidangan. Okay? Persidangan anggota-anggota pertubuhan politik untuk membincangkan sesuatu perkara. Itu yang dikatakan konvensyen. Okay? Dan apabila kita sentuh konvensyen kebangsaan ini adalah persidangan anggota pertubuhan politik yang dianjurkan oleh UMNO, pimpinan Tunku Abdul Rahman, MCA, pimpinan Tan Cheng Lock. Yeah? Apa yang dibincangkan, takut-takut dia keluarkan, dia bagi kotak konvensyen kebangsaan. Apakah isu yang dibincangkan dalam konvensyen ataupun dalam maklumat di atas? Yeah. Dia dalam konvensyen kebangsaan ini apa yang dibincangkan? Iaitu membincangkan ke arah kemerdekaan Tanah Melayu ataupun membincangkan dengan kata lain masa depan Tanah Melayu. Tolong ingat apa yang dikatakan konvensyen kebangsaan membincangkan kemerdekaan, okay? Ataupun membincang ataupun macam mana dia tengok usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu. Apakah usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu? Okay? Itu yang kelima. Yang keenam, okay. Yang keenam, orang Melayu menuntut diperakui kedudukan keistimewaan sebagai penduduk asal rantau orang Melayu. Okay. Hazri jawab A semua. Okay. Muhammad Afiq jawab A, Elisha, Hani A, James Frederick A. Okay. Semua jawab A. Antara berikut manakah kesan terhadap kedudukan orang Melayu? Dia tengok dah. Di statement tu, di stimulus tu sudah membayangkan jawapan berkaitan dengan keistimewaan orang Melayu. Okay, terima kasih semua yang jawab A. Fitri Iman, Ahmad Al-Fatih. Okay. Iwanina, Raihan, Balki. Okay, semua jawab A. Alhamdulillah. Nampak gaya? Nampak tengok 6 soalan berturut-turut pelajar dapat jawab dengan baik. Mungkin soalan Cikgu, ya, saya Rifdi. boleh tak cikgu ulang isu yang dibincangkan dalam konvensyen kebangsaan tadi? Dua isu tadi. Okay. Rifdi minta boleh ke? Rakan-rakan semua? Boleh. Isu yang dibincangkan dalam konvensyen kebangsaan yang dianjurkan oleh UMNO dan MCA iaitu pada bulan Ogos 1954. Satu persidangan, satu perjumpaan. Okay? Pertubuhan politik. Okay? Iaitu antara UMNO dan, okay, yang dianjurkan oleh UMNO dan juga MCA. Okay? Dalam konvensyen ini dia membincangkan bagaimanakah usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai kemerdekaan ataupun usaha-usaha ke arah kemerdekaan, dan dia bincangkan juga bagaimanakah masa depan orang Melayu. Okay? Bukan masa depan orang Melayu, masa depan Tanah Melayu. Okay? Dan di sini bukan setakat UMNO, okay? Bukan setakat MCA, tetapi dihadiri juga oleh Parti Islam setanah Melayu PAS. Okay? Dihadiri juga oleh Pertubuhan Persetiaan Melayu Kelantan. Dihadiri juga oleh Persatuan Melayu Semenanjung. Okay? Dan di sini, okay, semasa konvensyen ini, okay, telah meluluskan resolusi mendesak British, okay, untuk mengadakan pilihan raya persekutuan. Okay. Pilihan raya persekutuan ni bermakna dia nak pilih, okay, wakil-wakil kaum
okey, yang ingin memimpin, ingin membentuk kerajaan. Nur Jiha, kita sekarang membincangkan bab 7. Okey. Bab 7 tingkatan 4. Kita sedang membincangkan bab 7 tingkatan 4. Okey, untuk makluman semua, okey, untuk makluman semua bahawa konvensi ni satu perjumpaan, satu persidangan. Okey. Yang dianjurkan oleh UMNO dan MCA untuk membincangkan masa depan tanah Melayu, membincangkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Okay? Dan semasa telah habis pukul 10 ataupun 10.30. Okay? Dan semasa perbincangan juga dihadiri oleh Parti PAS. Okay? Dihadiri oleh Pertubuhan Persetiaan Melayu Kelantan. Dihadiri oleh Persatuan Semenanjung, okey, Melayu Semenanjung, okey. Dan konvensi ini telah meluluskan. Hasil perbincangan tadi telah meluluskan supaya resolusi dikeluarkan, kita kena desak British untuk mengadakan pilihan raya persekutuan. Itu satu resolusi, satu keputusan yang dibuat semasa konvensi tersebut. Ya, kita kena desak British. Kenapa kita nak pastikan British beri peluang kepada kita mengadakan pilihan raya, beri peluang kepada, belum lagi Merai, belum lagi. Kita baru masuk objektif baru ni. Tapi objektif ni lah yang boleh menyumbang kepada markah kita. Okey. Essay lepas objektif. Okey. Nampak tak sabar-sabar nak objektif, nak essay dengan struktur. Kita tengok. Okey, nombor 6. Nombor 7. Okey. Nombor 7. Mengapa sistem alih diperkenalkan di Tanah Melayu? Iman Hidayah jawab A. Tanah jawab C. Ferry jawab C. Zaira jawab C. Kenapa ada jawab saya A? jawab C. Ha? Iman jawab C. Okey, Fitri Afifah semua jawab C, tak sempat nak baca C. Cikgu Amirah kata. Liana jawab C. Ahmad Al-Fatih C. Nur Aisyah Irwan C. Okey, jawapan dia adalah C. Memberi latihan mentadbir kepada penduduk Tanah Melayu. Bagi tepukan untuk Yan jawab C. Alhamdulillah, anda adalah pelajar cemerlang. InsyaAllah. Kita pergi kepada soalan nombor 8. Kita cepatkan sikitlah. Sebab banyak yang kita nak fikirkan berkaitan dengan yang kita nak fikirkan berkaitan dengan soalan struktur dan esei. Yang nak fikirkan soalan struktur dan esei. Kita tengok. Kita tengok apakah portfolio yang dipegang oleh Datuk On Jaafar dalam sistem alih. Jawapan dia A. Semua jawab A. Portfolio dia ialah Datuk On Jaafar ni ahli hal ehwal dalam negeri. Tolong ingat satu perkara. Tolong ingat satu perkara. Apa yang dia ingat cikgu? Dalam peperiksaan percubaan baru ni, soalan trial Kelantan, dia keluarkan apakah portfolio yang dipegang oleh Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar. Dia tengok. Faham? Banyak dia keluar. Dia boleh keluar dalam soalan struktur ataupun esei juga dah. Siapakah yang Menteri Pelajaran? Siapa dia? Menteri Pelajaran. Maksud portfolio tu apa, Zarif? Amar kata isi Turasinggan. Tepuk untuk Amar. Portfolio ni adalah tugas ataupun jawatan dia. Portfolio. Satu tugas untuk memegang. Dia pegang Menteri Dalam Negeri. Mifah jawab isi Turasinggan. Rifdi jawab isu ya India tu kan. Ya India. Tapi kalau tengok dia bukan India. Tapi dia adalah Serani daripada Sri Lanka. Gila tak? Gila tak sayang? Apa pula Adif ni? Daripada Ceylon. Betul. Frederick. Daripada Ceylon, Sri Lanka. Dia adalah Serani. Kalau tengok dalam buku. Bijak-bijak belakang. Malam ni.
Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir ni adalah pelajar yang bijak, pelajar yang ingin cermelat. Okey, walaupun saya tahu malam ni, okey, ada lagi kelas-kelas tuition sendiri dan ada juga kelas-kelas subjek lain juga. Tapi insya-Allah lah, okey, yang hadir pada malam ni lebih kurang dalam 400 plus 400 hampir 500 insya-Allah. Okey, yang cemerlang semualah ni. Okey, siapa dia ahli kesihatan? Li Tiangkin, ahli ekonomi. Siapa dia ahli ekonomi? Siapa ahli ekonomi? Ada ke tak ada? Hah, senyap semua sekejap. Ha. Ahli ekonomi. Yes, UA Spencer. Tiga lagi jawatan dipegang oleh pegawai British. Dan soalan yang ke-9 kita tengok, berikut antara berikut yang manakah menerangkan kepentingan sistem ahli. Kita tengok yang ni kita boleh tengok kita buang satu ambil satu. Buang satu ambil satu bermakna kita buang mana? Kita buang yang betul-betul salah. Jawapan dia D. James D. Semua jawab D. Kita tengok. Kita tengok cara yang kita gunakan untuk jawab soalan ni. Di atas itu ada berikut yang manakah menerangkan kepentingan sistem ahli. Kita tengok buang satu ambil satu. Buang yang mana? Betul-betul salah. Betul-betul salah. Sistem ahli ni mengurangkan kuasa beriti. Tidak. Jawapan nombor 1 ada A buang, B buang. Sekarang kita tinggal 2 pilihan jawapan saja. Dan kita buang, kita ambil yang betul-betul. Dengan saja tadi dia sebut, sistem ahli adalah untuk melatih. Mana-mana jawapan yang tidak ada D, tidak ada nombor 4, kita buang. C kita buang secara automatik. Kita akan dapat jawapannya. Tapi sayang, dalam soalan objektif, soalan ni hanya ada sekarang antara 2 hingga 4 soalan saja. Kalau 2, nasib baiklah. Dapat 2 je. Kalau 4, nasib baik kita dapat 4. James kata 4. InsyaAllah lah 4 dah. Yang ke-10, mengapa sistem ahli disambut baik oleh penduduk tempatan? Betul. Siapa tadi tak sempat portfolio tu mengandungi jabatan-jabatan dan agensi-agensi. Nanti kita jumpa selepas ini dah. Mengapa sistem ahli disambut baik oleh penduduk tempatan? Mengapa orang penduduk tempatan menyambut baik? Kerana memperlihatkan perpaduan Melayu. Kenapa jawab B? Mengembalikan kuasa pemimpin Melayu. Dia sambut tu kerana tengok perpaduan. Rakyat mula bersatu. Kenapa? Sebab dalam sistem ahli ni, dalam sistem ahli ni terdiri daripada pelbagai kaum. Terdiri daripada pelbagai kaum. Soalan nombor 11. Penyataan berikut berkaitan laporan pelajaran. Laporan tersebut dikemukakan oleh siapa? Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Inggeris. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ini laporan BANS. Ini berkaitan dengan laporan BANS. Dan kita tengok apa laporan FENWU. Laporan FENWU apa? Laporan FENWU. FENWU ni fokus dia adalah untuk mengkaji pasal Cina. Akmal kata pasal Cina. Iaitu mengkaji sistem pendidikan Cina. Kalau Ordinans Pelajaran 1952, apa tentang Ordinans Pelajaran 1952 ni? Membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan, iaitu menggunakan bahasa Melayu. Apa yang dikaitkan dengan laporan razak, penyata razak? Penyata razak juga ke arah kepada mewujudkan perpaduan kaum, iaitu dasar pendidikan kebangsaan. Nombor 12. Nombor 12. Maklumat berikut kita tengok berkaitan dengan sekolah vernacular.
Okey. Soalan 10 jawapan dia. Okey. Soalan 10. Okey. Memperlihatkan perpaduan. Kita punya perpaduan. Okey. Okey, soalan 11 laporan Bans. Okey. Soalan 12, okey. Soalan 12 sekolah vernacular. Okey. Ramai yang jawab B. Hebat semua. Terima kasih. Okey. Kita kena faham dulu apa itu sekolah vernacular. Tolong tulis soalan apa yang dimaksudkan dengan sekolah vernacular. Apa sekolah vernacular? Laporan FEU apa? Laporan yang dikemukakan oleh Persatuan Cina. Okey? Laporan daripada Cina. Sekolah lain bangsa. Sekolah tak sempat nak baca. Okey. Mengajar bahasa Inggeris. Sekolah campur-campur. Persekolahan ikut kaum. Siapa dia tadi? Amirah. Okey? Betul. Semua. Vernacular. Okey, Syahda silakan. Vernacular tu sekolah mengikut kaum. Ya, Syahda tepat sekali. Terima kasih Syahda. Okey, suara seorang je berani. Okey, Sarah pun suara ikut kaum. Sekolah, okey, sekolah vernacular ni maksudnya sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Diami. Yang betul, tepat bahasa ibunda. Okey. Maknanya sekolah menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Maksudnya ikut kaum lah tu. Masuk ke sekolah Cina dia guna bahasa Cina. Bahasa India guna bahasa India, sekolah Tamil. Ya? Sekolah Melayu menggunakan bahasa Melayu. Ya? Apabila menggunakan sekolah, apabila menggunakan bahasa ibunda masing-masing, secara automatik perpaduan sukar dicapai. Ya? Ditambahkan lagi dengan kedudukan sekolah yang berbeza-beza. Sekolah Cina berada di kawasan Lombok dan kawasan bandar. Sekolah Melayu berada di kawasan luar bandar. Okay? Kampung-kampung, sekolah India berada di kawasan ST, di kawasan ladan-ladan. Kedudukan sekolah yang berbeza-beza, menggunakan bahasa pengantar berbeza-beza. Sukar untuk mewujudkan perpaduan kaum. Okay. Terima kasih. Okay. Tepul. Okay. Tepat sekali. Soalan nombor 12. Okay. Jawatan kuasa pelajaran dipengurusikan oleh Datuk Abdul Razak bin Husin selaku Menteri Pelajaran. Tadi dah sebut apakah matlamat jawatan Pendidikan lah. Apa Sanggari? Okay, jawapan B. Fatin jawab A. Ada yang jawab B? Ada yang jawab B? Lisa jawab B. Amir B. B. Saya. Matlamat jawatan kuasa. Mamat, apa Mamat? Jawapan dia. Jawapan dia A. Jawapan dia A. Siapa jawab saya tak tengok tadi. A. Tapi kenapa dia jawab B ramai tu? Tadi. A ataupun B, Lilia. Confused. Jawapan dia confused. Why? Why you confused? Sebut saja pendidikan mesti perpaduan. Okey, Aina Aisyah kata A, cikgu. Ya? Kenapa jawab D meningkatkan golongan profesional pula? Ada pula. Okey. Jawapan dia memupuk perpaduan kaum. Tengok. Okey. Penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Okey. Hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Umar Haziq, betul ataupun tidak? Kenapa cikgu bukan B tak nak kata? Kenapa cikgu bukan B? Okey. Sebut saja pendidikan pada masa ni kita kaji sekarang berkaitan dengan perpaduan. Pendidikan juga adalah, pendidikan adalah asas kepada perpaduan.
Okey. Betul. Okey. Pendidikan juga ni adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan. Tetapi matlamat. Okey. Cikgu. Ya saya. Ya Nur. Silakan. Tak jelas Nur. Ya. Jangan japuk kah. Okey. Okey, cuba rujuk muka surat 183. Okey. Tengok muka surat 183. Saya akan tengok. Okey. Okey. Saya akan tengok di sini. Penyata jawatan. Okey. Jawatan kuasa pelajaran yang dipengurusikan. Tak apa, lambat sikit kan. Yang penting kita boleh selesaikan masalah. Okey. Okey. Jawatan kuasa pelajaran yang dipengurusikan oleh Datuk Razak selaku Menteri Pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Jawatan kuasa ini mencadangkan satu pelajaran kebangsaan yang baru. Okey. Yang kedua, Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 mengemukakan satu pembentukan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum melalui sistem persekolahan yang sama baik kanak-kanak semua bangsa, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dan kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Okay? Maksudnya itulah. Okay? Sebab itulah kita kata bab ini, bab 7 adalah dikaitkan dengan perpaduan. Dan kebat pun sama. Okay? Biasanya akan dikaitkan dengan perpaduan. Okey, tak apa. Terima kasih. Saya kagum dengan pelajar semua. Saya respect. Sebab apa? Banyak soalan yang kita kena rungkaikan. Bukan saja saya, anak-anak pelajar lain juga yang ada di talian juga dapat ilmu baru. Okay? Mungkin kalau Tanah tak tanya tadi, mungkin tak ada yang akan apa, saya tak akan jelaskan. Sebab itulah saya kata, peluang bersama saya, tolong tanya. Walaupun saya bukan pakar. Okey. Okay, boleh rekod ke cikgu? Silakan. Okey. Silakan. Okey, soalan nombor 14. Okey. Kemunculan parti-parti politik pada awal tahun 1948. Okey, 1948 berasaskan kaum. Kita tengok. Okey. Awal 40-an kita ada parti-parti yang berasaskan kaum. Okey. Kita ada parti-parti berasaskan kaum. Parti apa kita ada? Kita ada Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okey, jawapan tengok. Okey, semua jawab A. Okey. Kita ada Angkatan Pemuda Insaf. Okey, kita ada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Banyak parti-parti, Hizbul Muslimin, MCA apa semua. Okey, parti-parti ni berasaskan kaum. Ada parti Melayu, ada parti India dan ada parti Cina. Parti-parti ini telah menjejaskan perpaduan kaum. Okey. Kenapa Wan Akil jawab D? Wan Akil jawapan dia. Okey. Okey. Jadi bergaduh cikgu. Okey. Okey, kalau orang kata jadi bergaduh. Okey. Betul juga. Okey. Bergaduh itulah taklah sangat bergaduh. Tetapi berlakunya. Okey. Renggan hubungan kaum. Okey. Tengok. Habis. Kita masuk kepada bahagian B. Okey. Soalan struktur. Okey. Soalan struktur dan esei. Bahagian B soalan struktur dan esei. Dan untuk makluman saya dah bagi soalan-soalannya kepada pelajar. Okey. Okey lah apa ni. Okey. Untuk bahagian B soalan struktur dan esei kita tengok. Okey. Soalan yang pertama Omar Haziq. Nak jawab Omar Haziq? Silakan Omar Haziq. Okey. Okey. Saya nak sentuh satu perkara utama yang perlu kita tahu, yang perlu kita buat, okey, nak menjawab soalan struktur dan esei. Perkara yang pertama kita kena ada tengok tu. Apa itu? Itu kita kena ada kata kuncinya.
Okey? 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 Maknanya kita kena ada kata kunci dulu sebelum kita jawab soalan. Tengok soalan, jelaskan maksud sistem ahli. Okey? Kita cari kata kunci melatih penduduk menerajui pentadbiran, pendedahan pentadbiran, memupuk perpaduan kata kunci dia. Okey? Lepas tu kita tengok ni yang kedua. Okey? Yang kedua kita tengok. Okey, silakan nak screenshot, silakan. Nanti Sir, saya bagi. cikgu, Ya saya. jangan lupa tulis kepala ayat kan? Okey, tengok yang kedua, kepala ayat saya sentuh. Okey, terima kasih. Okey, Raja kata ni. Raja sekolah mana Raja? Saniah. Saya SMKA Kuala Lipis. Oi, jauhnya. Okey, terima kasih Raja. Okey. Tengok. Yang pertama kita tentu tadi tengok. Okey, kepala ayat kita kena ada. Bukan kepala ayat. Kita kena ada kata kunci dulu. Okey. Yang kedua, tengok. Jika tidak ada nombor roman raja tersebut, kita kena ada kepala ayat, pangkal ayat. Okey. Okey, ini untuk makluman lah. Okey. Ini Umar Haziq. Tolong jawab. Dia buka. Okey. Cikgu dekat sejarah boleh tak letak penanda wacana kah? Cikgu dekat sejarah memang kena ada penanda wacana. Okey. Boleh. Okey, baru nak panas sekarang ni. Okey. Nampak dah banyak-banyak bertanya untuk soalan kedua ni. Okey. Dan kalau tidak ada nombor roman, ada kepala ayat, kita tengok contoh jawapannya. Kita ada kepala ayat, kita ada kata kunci dia, kita mulakan maksud sistem ahli. Okey, tengok. Yes, Amelina Barkis boleh guna penyambung ayat. Boleh guna dan serta boleh. Pakai soalan wajib ke cikgu. Okey. Bagi saya mewajibkan menggunakan kepala ayat. Okey. Maingat sekolah kita lah. Okey, jauh. Okey. Tengok, okey. Poin tidak digalakkan Iman. Iman Hidayat, poin tak digalakkan. Okey. Tolong sekejap dia. Kita habiskan dulu. Jangan tanya lagi. Okey. Tengok dulu. Okey. Tengok dulu. Nanti kalau awak tanya, saya nak baca lagi. Saya nak jawab soalan lagi. Okey. Tengok, maksud sistem ahli itu kepala ayat merupakan sistem untuk melatih penduduk ke arah berkerajaan sendiri. Okey. Dan saya tak noktah kan? Saya letak dan. Kalau noktah pun boleh ke arah berkerajaan sendiri, selain itu sebagai persediaan menerajui pentadbiran. Tapi saya tak noktah, saya bubuh penyambung ayat dan persediaan menerajui pentadbiran. Saya noktah situ, saya bubuh kepala ayat seterusnya. Kepala ayat. Saya bubuh penanda watana, seterusnya pendedahan kepada penduduk belajar mentadbir, kerajaan serta proses perpaduan dalam persekutuan. Saya bubuh satu kepala ayat. Kalau tengok di sini satu markah. Melatih, kedua menerajui, ketiga pendedahan, keempat perpaduan. Okey, sepatutnya saya boleh letak 4. Okey, 3 kita punya apa? Okey, penanda wacana. Ke arah bersendiri nokta. Okey, seterusnya sebagai nokta. Okey, setelah itu nokta dah. Okey, akhir sekali. Okey. Kalau terus jawab jawapan, saya tak sempat nak baca tadi. Okey. Kalau terus jawapan, tidak ada penanda wacana, tidak ada penanda wacana, tidak ada kepala ayat, tidak digalakkan. Yes, Nabiha, markah ikut isi. Ya, ada 4 isi. Ada 4 isi tetapi 4 isi hanya dapat 2 markah. Kenapa? Sebab dia tertera perkataan 2 markah. Okey. Ini bukan kepentingan sistem ahli ke?
Okay, dia nak maksud sistem alih. Okay. Kita tengok sistem alih bukan maksud bukan apa. Awak akan akan tengok jawapan lepas ni. Kalau sistem alih jawapan yang hampir sama semua. Okay. Jawapan hampir sama semua. Sebab dalam sistem alih ada 4 perkara yang kita kena ingat. Yang pertama melatih, yang kedua mentadbir, yang ketiga perpaduan, yang keempat yang keempat undang-undang. 4 perkara. Kalau tak ada kepala ayat, tak ada markah ke? Okey. Tu jawapan soalan dia tu. Kalau tulis 2 isi je. Okey. Kalau kalau tak ada kepala ayat, tak ada markah ke cikgu, susah nak jawab. Okey. Susah nak jawab. Sebab ini perkara yang subjektif. Pernah berlaku dalam peperiksaan, jika tidak ada kepala ayat, dia kata bagi 1 markah. Okey. Ataupun dia boleh bagi markah penuh. Ini bergantung pada tahun tersebut peperiksaan. Tak stabil, tak statik. Okay? Tapi lembaga tetapkan dah. Tolong buat kepala ayat. Okay. Ada pelajaran tadi. Cikgu kalau bagi 2 isi boleh ke? Okay. Nabiah kata kalau bagi 4 isi dan 1 ayat, tak apa Nabiah. Okay. Bagi 4 isi dalam 1 ayat boleh diterima. Okay. Boleh. Tetapi seperti yang saya kata, siapa kata tadi, jangan ambil resiko. Okay. Jangan ambil resiko ni yang pertama, jangan ambil resiko. Okay. Berkaitan dengan kepala ayat. Jangan ambil resiko berkaitan dengan koma-koma. Okay. Boleh. Okay. Tengok. Boleh berguna penanda wacana yang sama ke? Seterusnya. Ada 140 seterusnya. Tak apa. Diterima juga 2 markah. Okey. Saya malah jawab soalan lagi. Saya nak teruskan dulu. Takut masa kita tak sempat dah. Okey. Baik. Okey. Seterusnya. Okey, ini dapat markah penuh. Okey. Seterusnya, latar belakang sistem alih. Tengok, cara kita mesti ambil dulu poin-poin kita. Mesti kata kunci kita ada. Mesti ringkasan kita ada. Dasar dekolonisasi. Kalau tak nak sebut dekolonisasi, kita sebut ke arah berkerajaan sendiri. Kekurangan pegawai tempatan menambahkan peluang pekerjaan. Tengok tak? Tadi siapa sebut? Cikgu, kenapa? Hampir sama je. Faham? Semua hampir sama. Sebab kita kaji hanyalah sistem alih. Tengok contoh dia. British menjalankan, latar belakang dia, British menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu langkah berkerajaan sendiri, kerana kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Tindakan ini, saya noktah di sini, tidak ada noktah. Tindakan ini bagi menambahkan peluang pentadbiran dan menyediakan tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri serta melatih penduduk tempatan untuk menerajui pentadbiran negara. Panjang tengok. Nabilah kata apa tadi? Saya sebut tadi. Cikgu buat dalam 1 ayat tak apa ke? Tengok dalam 1 ayat sebut. Tindakan ini bagi menambahkan peluang pentadbiran dan menyediakan tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri serta melatih penduduk tempatan untuk merajui pentadbiran. Kalau sebut dasar dekolonisasi dan ke arah kerajaan sendiri 1 markah. Tadi siapa sebut tadi? Sebab dasar dekolonisasi maksud dia pemberian kemerdekaan ke arah berkerajaan sendiri. Tengok dulu. Setiap ahli bertanggungjawab terhadap jabatan dan agensi kerajaan. 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British iaitu perindustrian. Banyak lagi dia. Saya ambil 1 saja. Setiap ahli mempunyai portfolio masing-masing. Contohnya Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar sebagai ahli dalam negeri. Saya pun buat banyak lagi isi-isi dia tu dah. Rombakan setiap ahli, portfolio baru apa semua tu. Sebab tak muat. Tapi walaupun awak tengok macam ni, isi dia, dekolonisasi ataupun berkerajaan sendiri 1 markah.
Okey, dilaksanakan kerana kekurangan pegawai tempatan. Okey, seterusnya dilaksanakan bagi menambahkan peluang pentadbiran, dilaksanakan bagi menyediakan bagi menyediakan tanah Melayu ke arah bos yang sendiri. Okey, menyediakan satu lagi isi dia setara-tara dan meneraju pentadbiran tanggungjawab kekal perindustrian portfolio Datuk Onn Jaafar. 10 isi 6 markah. Bukan 10 dia, ada 11 isi. Ni, 11 isi, tengok nampak tak mau saya menyediakan tanah Melayu. Menyediakan tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Ini adalah contoh jawapannya. I bagi masa kepada awak 2 minit. Buka mic untuk tanya. Tak ada orang tanya pula. Tak tahu nak tanya kau. Cikgu memang kena polisi kau untuk naik markah. Tidak. Abel tanya tadi, adakah kita kena bagi 10 isi untuk 6 markah? Tak. 6 isi untuk 6 markah. Bagi 8 boleh ke untuk dapat 6 markah? Boleh. Sekurang-kurangnya 6 isi. Contohnya kita tengok, ada berapa sekarang? Cikgu. Ada 6, jawab 6. Ada 6 ni dah dapat 6 markah. Faham? Cikgu. Hazri jawab. Hazrinya 6 isi boleh ke dapat 6 markah? Boleh. 3 isi 3 orang boleh. Jawab je banyak. Iman dia kata jawab biar banyak. Tak apa. Kalau perkataan lain tapi masuk sama. Perkataan lain kesejahteraan dan keharmonian. 1 markah. Contoh. Keharmonian dan kesejahteraan 1 markah. James kata betul James. Lagi banyak isi. Lagi bagus. Apa-apa pun jawab Aziz kata. Bagi banyak isi lagi bagus. Ada 4 isi 2 huraian. Diterima. Seelahnya. Tak sempat nak baca dah. Kita akan teruskan. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga sini. Dapat markah penuh. Soalan yang ketiga. Esok berkelaga. Tak. Kenapa ni? Eta Tamiko nak masuk kelas. Kita hanya buat kelas hari Rabu malam sahaja. Hari Rabu malam sahaja. Dan jika kata saya ada ruang dan ada permintaan, kukuk pelajar kita ni cikgu, saya nak kelas lah cikgu. Maksudnya InsyaAllah lah kita akan buat kalau saya pun free dah. Nak tahu update kat mana? Dalam grup. Kita akan bagi grup. Kalau maksudnya saya akan buat kelas, saya akan update terus kepada grup perkasa. Sebab bos besar perkasa ada dalam ni. Saya akan masuk kat dia. Memang saya akan buat sampai exam. Dan untuk makluman pelajar-pelajar, semasa peperiksaan, antara seller nak pergi ke sejarah tu, seller kita ada 4 malam, 4 hari kita free. 4 hari kita free. Tidak ada exam. InsyaAllah, kita akan buat kelas malam. Setiap malam kita akan buat kelas. Kalau saya tak sibuk dengan sekolah lah. Saya kat sekolah saya mungkin pagi dan petang. Malam kita akan tumpukan. Kalau nak masuk grup perkasa pun boleh. Nak masuk grup saya. Saya grup khusus saya saja. YPN bersama Cikgu Sarapa. Amalin balik Amalin Balki. Saya mengajar MRSM Pengkalan Cepa. Amalina. Nur Iman Hidayah MSCPC.
Tak apalah. Sambil terhad tadi. Kita masuk soalan yang ketiga. Okey. Mengapa British memperkenalkan pentadbiran tersebut? Okey. Pentadbiran tersebut apa? Pentadbiran tersebut iaitu sistem ahli. Bagaimana ataupun mengapakah British memperkenalkan? Tengok. Tengok, kita masih lagi membincangkan perkara yang sama. Berkerajaan sendiri, kekurangan pegawai tempatan, peluang pentadbiran, persediaan kemerdekaan, melatih meraju pentadbiran. Okay? Maknanya dalam sistem ahli benda yang sama yang kita fikirkan. Yang kita bincangkan tak lain tak bukan melatih, mentadbir, perpaduan. Itu je. Sebab itulah kata sistem ahli ini cukup senang. Kalau ditakdirkan keluar sistem ahli tahun ni, insya-Allah seramai 466 orang yang ada di talian, insya-Allah akan dapat 10/10 jika soalan objektif. Objektif ya Allah ya Tuhan aku. Jika soalan struktur. Dan akan dapat 20/20 jika soalan esei. Amin. InsyaAllah. Dan saya rasa pelajar, saya pun tahu, pelajar-pelajar saya pun Amin, ada amin. dalam ni malam ni. Ya Muhammad. Ya. Dan pelajar saya pun ada ni. Yang tingkat 4, ini adalah tajuk ulang kaji untuk peperiksaan akhir tahun dia dah. Okey. Mengapa British? Okey. Mengapa British memperkenalkan pentadbiran tersebut? Okey, Iman anak student saya BWP kot. Okey. Pelajar Cikgu Hadi Fina. Okey. Tengok mengapa British memperkenalkan Melayunya berkerajaan sendiri. Dia punya kata kunci ada di sebelah kita. British memperkenalkan sistem ahli kerana selaras dengan dasar dekolonisasi ataupun ke arah berkerajaan sendiri dan kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Notah sampai situ. Sistem ahli juga memberi peluang pentadbiran kepada wakil tempatan serta sebagai langkah persediaan Persekutuan Tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Sistem ahli, mana ni? Sistem ahli melatih pertempatan menerajui pentadbiran sebelum British memberi kemerdekaan. Pelaksanaannya mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja dan juga persetujuan wakil penduduk atau kaum. Akhir sekali, sistem ahli adalah tapak asas memupuk perpaduan kaum dan perkongsian kuasa antara kaum. Syarah. Nak jawab Syarah? Sarah buka, okey, Sarah dengan Umar buka kamera, sila jawab. Berapa markah semua Sarah? Okey. Yang ada talian saya YPM, apakah maksud dekolonisasi cikgu? Dekolonisasi ni maksud dia pemberian kemerdekaan kepada negara yang dijajah. Okey, ataupun ini yang maksudnya ke arah berkerajaan sendiri. Boleh tak saya sebut lagi berkaitan dengan dekolonisasi ni? Boleh nak sebut lagi? Sarah. Okey. Ramlan, Syafarina. Okey. Boleh. Okey. Semua saya nak sebutkan. Sebab saya sukalah, bukan saya sukalah. Benda yang kita tahu, kita ceritakan. Okay. Maksudnya dekolonisasi ni pemberian kemerdekaan kepada negara yang dijajah. Sebenarnya untuk makluman pelajar-pelajar yang ada di talian, dekolonisasi ni apa berlaku, terbentuk ataupun dicetuskan apabila berlakunya. Okay. Berlakunya persidangan perjumpaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Hague, Belanda. Okay. Di sinilah lahirnya terbentuknya Piagam Atlantik 1945. Piagam Atlantik 1945. Daripada Piagam Atlantik itu satu persetujuan
di kalangan negara-negara besar, di kalangan negara-negara imperialisme, di kalangan negara-negara penjajah. Okey. Dia bersetuju, berbincang berdasarkan pihak tertentu bersetuju untuk memberi kemerdekaan kepada negara yang dijajah. Itu yang dikatakan dekolonisasi. Siapa? Iaitu kuasa-kuasa besar. Siapa kuasa besar dia? Ataupun kuasa imperialisme. Kuasa yang menjajah British, Belanda, apa semua tu. Setuju. Tak apalah, kita bagi kepada. Itulah maksud dekolonisasi. Boleh faham dah? Jadi mengapa British memperkenalkan yang pertama di sini dekolonisasi ataupun ke arah berkerja sendiri? Ataupun kenapa dia perkenalkan? Kerana kita pada masa ni kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Take note kan, codingkan atas kekurangan. Kenapa kita memperkenalkan? Kerana kita nak bagi peluang kepada rakyat tempatan. Dalam pentadbir. Dalam pentadbiran. Dan kenapa kita perkenalkan sebagai persediaan tanah Melayu ke arah berkerja sendiri. Tolong sangat-sangat bolehlah screenshot, ambil dia punya keyword dia, dekolonisasi, kekurangan pegawai, peluang pentadbiran, persediaan kemerdekaan. Dan dekolonisasi juga adalah untuk melatih penduduk tempatan bagi menerajui pentadbiran. Mana sebelum British bagi kemerdekaan kepada kita, kita berlatih dulu. Sebelum kita masuk SPN, kita latih dulu. Betul. Kishan. Dan dekolonisasi juga ni dilaksanakan apabila dekolonisasi. Sistem ahli ni apabila kita laksanakan apabila mendapat persetujuan Raja Melayu dan juga persetujuan wakil-wakil penduduk. Wakil-wakil kaum. Sekali, dekolonisasi ni tanpa asas untuk memupuk perpaduan dan juga perkongsian kuasa antara kaum. Macam mana perkongsian kuasa antara kaum? Kita kata dia tengok Melayu, Cina, India ada, semua ada dalam sistem ahli. Itu dianggap sebagai satu perkongsian kuasa. 9 isi, 6 markah. Markah penuh lagi. Dapat markah penuh lagi. Boleh. Terangkan berkaitan dengan ciri-ciri patriotism, patriotik, bersifat, kan? Nasionalisme ni dasar. Itu bezanya. Faham? Nasionalis, tokoh nasionalisme dasar pada tokoh tersebut. Tengok. Weh, banyak juga. Tengok. Kita masih sebut lagi. Apa lagi? Benda yang sama kan? Sama je. Tengok. Tolong. Ya, betul. Cinta akan negara. Nombor 3. Mana? Nombor 3. Sekira. Screenshot saja. Nak ulang macam mana lagi? Screenshot boleh? Dah? Sudah. Dah. Dah. Boleh teruskan. Acik Guy dah boleh. Boleh dapat isikan cikgu. Apa tu? Terangkan ciri sifat ahli. Tengok. Bukan setakat 8 isi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 isi kita ada. Maksimum 6 markah saja. Kalau bagi 8 markah, kita masih lagi dapat maksimum 8 markah. Kalau bagi 9 markah. Amirul Hakimi kata yang penting masa kita cukup. Kita jawab tengok pada masa. Kita syok menjawab. Sedangkan dia nak 4 markah saja. Kita ambil masa lama mengganggu. Untuk menulis yang lain. Tengok. Boleh? Boleh saya teruskan? Nampaknya dah Boleh. dah mengantuk tu.
Boleh, Daripada boleh. 480. Boleh, cikgu, boleh. 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 Okey. Boleh. Okey. Tengok. Yang pertama tengok kata kunci dia. Saya dah sebut kok mana pun kena ada kata kunci dulu. Okay, point dulu. Kenapa? Senang untuk kita menulis. Tengok. Kita dah ada situ. Ciri-ciri si Tan Ali ialah ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga satu portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. 3 markah. Ahli bertaraf menteri. Okay. Setiap ahli dilantik. Okey, sempat. Saya kata sempat. Okey. Untuk makluman, okey, nak tulis poin ni, jangan ambil masa yang lama. Tengok soalan, tip, jangan tulis panjang. Saya ni panjang. Mungkin tulis poin, menteri, portfolio, jabatan, Persuasi Tinggi British, okey, Raja-Raja Melayu, undang-undang, itu je. Okey, MPP. Maksudnya kita tulis, okey? Boleh. Dan kita pun tengok setiap ahli dilantik oleh Persuasi Tinggi British dengan persetujuan Raja-Raja Melayu. Ahli bertanggungjawab mencanangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Setiap ahli diletakkan di bawah Persuasi Tinggi British. Okay. Ciri seterusnya, satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tabik dan tokoh masyarakat. Okay. Satu, menteri. Okay. Ahli bertaraf menteri satu. Cikgu, Siti Ali ada akronim. Cikgu, saya tak pernah buat akronim. Saya cuma buat keyword saja, kata kunci saja. Okay. Awak boleh buat akronim. Buat sendiri. Nanti tengok menteri, portfolio, jabatan. Okay, maksudnya M, P, J. Okay. Dan bertanggungjawab Ya, Nurin Amalia. Nama aku. Tutup mic. Boleh diterima. Cikgu, soalan kebat. Okey, belum sampai lagi soalan kebat. Cuma saya nak maklumkan kepada pelajar lah, kalau kata bersedialah, kalau bersedia. Okey, maksudnya ada satu hari saya akan bincangkan dengan awak soalan kebat saja. Saya dah janji dah sebelum ni. Nak bincangkan soalan kebat sahaja dalam masa 2 jam. Macam mana nak jawab soalan kebat? Sebab kebat ni sangat-sangat penting dah. Okey. Cikgu, bahan dapat mana? Bahan apa tu, Amira? Soalan. Okey. Cuma kalau siapa-siapa dia yang ada link saya, okey. Siapa yang ada link saya? Tolong masukkan ada. dalam link. Biar boleh sama-sama join. Link YPM saya. Di samping masuk juga yang berminat nak masuk link, yang masuk grup Perkasa pun boleh. Itu yang Perkasa Izzat. Ya, easy. Link YPM saya. Cikgu boleh tak share link tu? Ha? Cikgu boleh share link tak? Link tally ada? Ada. Cari dalam tally tu YPM. Okey, tu link Perkasa. Rifdi, link yang awak masuk. Rifdi, link yang awak masuk tu. Share link cikgu. Aminah binti Ismail tu. Itu link mana tu? Link saya ke? Entah.
Sharing cikgu. Oh tu dah masuk link mungkin link saya lah tu. Okey. Link perkasa pun boleh masuk. Sama je link perkasa pun saya pun ada dalam perkasa juga. Ha. Okey. Yang masuk link saya pun okey, link perkasa pun okey. Okey. Okey, tak apalah. Okey. Nanti lepas ni okey boleh personal saya Datuk Pa Cikgu Sarapa Datuk Pa. Tadi yang ketua Cikgu Sarapa okey. Kita nak habiskan dulu dah. Kesian kita semua ni. Okey. Yang pertama tadi Perdana Menteri, yang kedua bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan. Tengok 3 markah. Setiap ahli dilantik oleh Persetujuan Tinggi British, okay, dengan persetujuan Raja-Raja Melayu, dan ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Setiap ahli diletak di bawah Persetujuan Tinggi British. Ciri seterusnya sistem kabinet bayangan terdiri daripada pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Okay. Ini soalan esei Amirah. 6 markah. Okay, Arman, tak minum air lagi ni. Kita nak habiskan dulu. Baru saya nak keluar minum. Okay. Baru saya nak keluar minum. Nak makan lagi? Nak makan pula dah. Nak habiskan dulu. Okay. Bermakna inilah jawapan dia. Awak akan dapat 10 esei maksimum 6 markah. Ada yang tanya cikgu, apakah maksud kabinet bayangan? Kabinet bayangan ni maksudnya kabinet sementara. Okay. Sebelum kabinet tetap lagi dilaksanakan. Okay. Markah penuh. Okay. Okay. Ini dah masuk kepada amal tersebut tadi. Okay. Amal tersebut tadi soalan kebat. Okay. Soalan kebat. Okay. Okay. Asyik baik. Siapa sebut air tadi? Bini saya bagi air dah. Okay, terima kasih. Okay. Kita tengok. Okay. Kita tengok untuk soalan kebat ni. Okay, ini soalan kebat. Okay. Kita tengok soalan kebat. Ini kebat ni. Okay. Teliti gambar anggota berikut, anggota sistem alif. Maklumat yang terkandung dalam gambar tersebut dan kepentingan pembentukan sistem alif ke arah kemerdekaan. Macam mana Hana, Syahada, Golak, korang semua dah keluar belum? Okay. Siapa yang berani nak jawab? Cikgu nak cuba jawab itu. Okey, Cik Rifli. Saya nak Rifli tunjukkan apa yang terkandung dalam gambar tersebut. Maklumat yang terkandung di dalam gambar tersebut termasuk Datuk Jaafar sebagai ahli hal ehwal negeri. Selain itu, EEC Turai Singgah sebagai ahli pelajaran. Seterusnya, Lee Tang Keng sebagai ahli kesihatan dan di samping itu, Tengku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid merupakan ahli pertanian dan perhutanan. Terima kasih. Okey. Tengok Rifli. Okey. Mungkin kita boleh bagi Assalamualaikum, dia. cikgu. Ya, Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Liza. Ya, saya. Okey, saya ada soalan nak tanya. Okey, jika soalan dia bagi satu petikan dan Ya. dia minta kita huraikan petikan tersebut. Ya. Okey, kita boleh ambil isi dalam petikan dan kita tambah dengan huraian kita. Betul, cikgu? Yes. Dia macam ni. Ya. Okey. Silakan Cikgu Liza. Okey, contoh dia bagi kita satu petikan. Okey, sila jelaskan petikan di atas. Jadi, saya mengajar pelajar-pelajar saya untuk ambil petikan di atas sama ada kalau pelajar di kelas belakang, kamu ambil sahaja ayat itu. Saya kata tambahkan penanda wacana. Okey, yang kedua,
kita ambil petikan di atas dan kita tambah dengan sedikit huraian kita. Boleh begitu, cikgu? Yes. Macam ni Cikgu Liza. Cikgu Liza daripada Ya. sekolah mana? SMK layan kiri. Johor. Perak. Ya, Layan-layan Perak. Perak. Ingatkan layan Johor. Saya ada Johor pada. Betul. Okey. Okey, terima kasih kepada Cikgu Liza. Saya malu buat Cikgu Liza. Cikgu-cikgu masuk ni. Sebab anak murid saya bagi link kan. Saya nak dengar perkongsian daripada cikgu. Okey. Kita tengok, kita buat satu perkongsian malam ni ya. Okey, untuk makluman pelajar, untuk makluman Cikgu Liza juga, ini sepahaman saya setakat ni lah. Saya pergi ceramah ke mana-mana sekalipun. Okey, untuk yang stimulus, stimulus bermakna kita ada kebat ni banyak sebenarnya. Saya lebih suka kalau tengok pelajar je, saya lebih suka terangkan kepada yang pertama teknik analitik. Yang kedua teknik holistik. Yang ketiga ni adalah yang popular. Teknik kebat stimulus. Okay? Yang pertama kita nak sebut kebat stimulus, makluman kepada pelajar seramai 400 orang lebih kurang ada. Okay? Plus. Jika jumpa saja kebat stimulus, perkara yang pertama saya cadangkan, baca kita punya soalan terlebih dahulu. Okey? Baca soalan terlebih dahulu dan tolong sangat-sangat di soalan tu tolong highlightkan apa yang dia nak. Sama ada yang pertama dia nak maklumat, ataupun dia nak message yang ingin disampaikan. Lepas tu yang kedua tengok selain daripada maklumat message, kalau kata biasanya soalan struktur dia ada satu saja, maklumat ataupun message. Ataupun kandungan dia boleh timbul lagi. Tetapi kalau soalan esei biasanya dia akan ada maklumat ataupun dan dia tu bagi komen ataupun langkah ataupun cadangan. Tolong sangat-sangat kena buat kedua-duanya. Yang Cikgu Liza sebut tadi, perkara asas itu berkaitan dengan soalan struktur. Okay? Biasanya sepemahaman saya, soalan struktur ataupun soalan esei sekalipun, tadi perkara pertama baca kita punya soalan, perkara yang kedua baca kita punya statement kita. Stimulus yang dia bagi tu. Fahamkan apa sebenarnya tema dia nak bagi. Kadang-kadang dia bagi raja, ala bla 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 apa semua masuklah. Okey. Dan yang ketiga, tolong sangat-sangat ambil isi, ambil poin daripada petikan tersebut. Ambil poin, ambil isi daripada petikan tersebut, itu sebagai keyword kita, kata kunci kita. Okey, letak apa dia tengok berkaitan dengan perpaduan ke apa sekalipun. Dan yang ketiga, yang keempat, tolong sangat-sangat kalau saya latih macam tu, okey? Dan saya pun bagi ceramah macam tu, tolong buat ayat sendiri. Tolong buat ayat sendiri. Okay? Dan yang terakhir sekali, yang kelima saya tekankan kepada pelajar, jangan salin bulat-bulat petikan yang diberi. Okay? Jangan salin bulat-bulat petikan yang diberi. Tapi ada tetapinya. Okay? Kita boleh salin bulat-bulat. Yang pertama kita letak dulu kepala ayat. Kita kena faham apa yang dia nak. Okay? Boleh tak? Letak kepala ayat maksudnya apa yang dia nak tulis kepala ayat. Kita bersalin ayat tersebut. Kalau boleh, latihkan. Jangan gunakan tanda koma daripada ayat. Tetapi gunakan penyambung ayat. Ataupun gunakan penanda wacana. Bermakna kalau kita tulis, okay, ada kepala ayat, ada penyambung ayat, walaupun isi yang sama kita salin,
itu dianggap mengubah struktur dan boleh dapat markah penuh. Kalau kita saling bulat-bulat tak ada apa-apa, apa yang terkandung di situ, saya dipanggilkan dapat 1 markah. Untuk soalan esei, dapat 2 markah, 1 markah untuk soalan struktur, 2 markah untuk soalan esei. Okey, itu. Okey, Cikgu Liza, jelas Cikgu Liza? Okey, cikgu, terima kasih. Tapi cikgu kan, saya ada dengar satu sebab saya pun juga memberi teknik menjawab tu kan. Lepas saya tanya cikgu. Sebab saya ada dengar daripada cikgu yang lain, dia pernah memberi teknik kepada anak murid saya. Dia cakap, kamu salin je ayat tu. Salin ayat. Salin sahaja ayat tu. Okey. Salin ayat dapat 1 markah. 1 markah. Maksudnya contoh, jelaskan petikan di atas. Katakan, contoh 8 markah. Sekarang ni trend soalan 2 lapis, betul? Okay. Contoh kalau soalan tu kata, jelaskan petikan di atas, 8 markah. Jadi cikgu tu ajar, dia kata, okey, kamu salin je ayat tu. Tak pun, paling mudah ialah kamu ambil ayat pertama di setiap perenggan. Betul? Tak pun kalau kamu nak ubah, kamu guna penanda wacana. Adakah tepat kaedah tu cikgu? Boleh diterima. Sebab apabila kita bubuh penanda wacana, kita bubuh kepala ayat, kita mengubah struktur petikan tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Ya, Cikgu Liza, sama-sama. Itulah peluang sebenarnya. Walaupun saya bukan hebat, okey. Tapi kalau ada yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Itu tadi saya kata sepemahaman saya. Macam tu. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Liza. Sebab daripada pertanyaan Cikgu Liza ni lah, pelajar-pelajar kita yang ada dalam ni boleh faham. Kalau tak boleh faham, okey, tanya lagi. Okey, contoh cikgu kan, untuk pelajar di kelas halus, kelas belakang kita tengok kan, mereka ni susah nak faham mereka hendak soalan tu apa soalan cuba tanya. Jadi macam saya, di pihak saya tu saya nak tanya pendapat cikgu. Saya bagi pelajar saya, okey, contoh ada 4 perenggan, 5 perenggan, ambil ayat pertama di setiap perenggan, itu biasanya isi utama, kita tambah penanda wacana dan kita guna kepala ayat. Betul cikgu? Betul. Okey, terima kasih. Sangat setuju. Itulah cara kita latih pelajar. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Boleh kita teruskan? Kalau ada soalan boleh buka mic. Tahniah Cikgu Liza, terbaik. Salam cikgu. Ya, saya. Kalau soalan macam ni, wajib mention semua yang ada kat gambar ke? Tak. Okay. Mungkin kat gambar ni satu je kita boleh ambil sebagai contoh. Contohnya tengok. Okay. Maklumat dia, anggota secara alih terdiri pada beberapa kaum. Nampak tak? Cikgu nampak. Okay. Contohnya Melayu, Cina, India. Okay. Kita ambil contoh Datuk Onn Jaafar, 1 markah. Ahli Warna Negeri, 1 markah. Dia dapat 4 markah. Dia nak 8 markah. 8 markah lagi. Apakah kepentingan kita jawab? Kepentingan Siti Ali. Okay? Nampak tak? Kalau kata Rafdi baca tadi semua tadi, mungkin dapat 1 markah. Mungkin dapat 2 markah. Cikgu, kalau yang maklumat yang kita buat holistik boleh ke cikgu? Boleh. Oh. Inilah yang dikatakan holistik. Anggota Siti Ali tidak berkaum, iaitu Melayu, Cina, India. Itu holistik. Fakta dan huraian. Cikgu, kalau contoh tu kita, apa tu dalam bahan tu, kita ambil contoh sikit je boleh? Maksudnya dalam bahan mana tu, Nor? Sini ke? Boleh. Yang penting sekarang, maklumat dengan kepentingan. Dia nak 4 sekurang-kurangnya. Empat. Tapi kita katalah dalam maklumat tu, kita katalah Nor ada dalam petikan ini, bukan dalam petikan ini, bukan bergambar. Kalau kata petikan, dia bagi petikan, dia nak ada, dia nak di situ, Nor dapat ambil petikan tu maklumat tu ada 8 katakan. Tapi kalau Nor tak buat kesannya, dia tanya 2 lah contohnya. Tak dapat, tak jawab isu yang kedua.
Maklumat dan kesan. No jawab maklumat saja ada 4. No dapat ada 8. No dapat 4 markah saja. Tapi kalau no kata Nur ada 8, okay, tersalah letaklah contohnya kesannya 1 je. Tapi no dapat 8 markah. Faham tak? Okay. Nampak. Okay. Sebagai contoh tadi tanya. Okay. Cikgu. Yang ada di... Ya saya. Nak tanya, kalau macam kita tersalah langkah masa nak jawab tu macam mana? Macam dia tanya soalan lain, kita jawab lain. Okay, memang lari tajuk tak boleh. Tapi kalau lari tajuk tapi isi kandungannya boleh ada lagi diterima markahnya. Nampak? Cikgu, Ya, Aidil. kalau macam kita tersalah jawab soalan tapi format kita betul, dia ada markah ke? Format. Okay. Format dia, okay, Aidil. Format sama je. Kalau soalan esei, okay, dia format dia, okay, tidak boleh, tidak kena ada penyambung ayat, kena ada semua. Tapi yang mesti ada, okay, walaupun tersilap jawab, okay, tapi kandungan dia tu masih ada lagi kaitan dengan soalan tu, diterima markahnya. Oh, faham. Okay, diterima kalau ada kaitan dengan soalan. Isi dia ada kaitan dengan soalan yang ditanya. Diterima markahnya. Okey. Saya rasa tak silap lah. Tidak tersilap. Tapi biasanya yang tersilap ni, soalan tanya lain, dia jawab lain. Itu betul-betul tersilap. Okey. Ada soalan lagi? Kalau kita jawab ciri-ciri cikgu. Macam mana tu? Ciri-ciri sistem ahli. Kepentingan dia. Sama ke? Tengok. Ciri-ciri tadi kan melatih ada kan? Ada. Perparuan ada kan? Kemerdekaan ada kan? Ada. Sebab sistem ahli ni memang cukup senang. Dia benda yang sama je. Dia pusing-pusing je. Tapi yang penting sekarang ni, awak jawab soalan saja. Tapi mesti ada kaitan dengan tajuk. Tadi sistem ahli jawab berkaitan dengan sistem ahli. Kesimpulan tak ada markah. Guna paste boleh, no problem. Okey, kita akan teruskan dulu, okey. Sebab lepas ni kita akan, okey, untuk makluman saya akan ada, okey, bersama pelajar teknik untuk menjawab soalan. Kita tengok bersama PES ni politik, ekonomi, sosial. P politik, E ekonomi, S sosial. Saya ada bersama Perkasa 3 hari bulan Februari, betul tak? Bos Perkasa, betul tak? 3 hari bulan. Kita akan jawab teknik menjawab soalan dengan Perkasa. Okay. Lepas tu saya ada final leg 20 hari bulan Januari. Okay, dengan Firman. Itu secara talian. Okay. Final lab 12 hari bulan saya ada juga secara talian. Kesimpulan tak perlu kesimpulan. Okay. Okay, ini adalah antara tajuk-tajuk. Okay. Yang kita nak fokus. Okay. Dah habis dah. Okay. Dah habis rupa-rupanya. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Cikgu nak tanya. Okay. Pasal tadi cikgu cakap stimulus tu kan. Maksudnya kalau dekat soalan struktur bahagian B, jawapan soalan stimulus semua dalam stimulus tu je. Dia tak payah tambah isi lain kita punya. Okay.
dalam stimulus ni berkaitan dengan stimulus. Jika kata dalam stimulus tu kita ada hanyalah 2 isi sahaja kita boleh ambil daripada luar. Tapi biar ada kaitan dengan soalan. Contohnya bagaimana nak mengekalkan kedaulatan negara. Kita ada 2 soalan je. Situ boleh ambil daripada luar. Cara yang pertama. Cara yang kedua kita boleh huraikan. Stimulus yang pertama apa? Kita huraikan. Stimulus yang kedua apa? Kita huraikan. Fakta huraian. So stimulus walaupun ambil bulat-bulat dan isi daripada dia still kena huraikan jugalah. Ya. Kalau kita nak dapat markah penuh. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Cikgu, saya nak Yes, tanya. Eh? Contoh tak kalau macam soalan pandangan dengan komen tu ke, dia kena isi pak uraya gitu ke? Bukan cikgu? Boleh juga. Boleh. Okey, Abang boleh ambil pak-pak. Ni 2 pun tak apa. Boleh. 5-3 pun boleh. Okey. Jangan lupa kelas kita pada hari Rabu depan. Macam biasa. Okey. 8:30 hingga pukul 10:30 ataupun pukul 10. Dan jika ada ruang sebelum hari Rabu ni pun, okey, kita akan buat kelas. Saya akan maklumkan kepada pelajar. Ni apa ni? Ni matematik ni. Masuk grup. Cikgu nak tanya boleh? Okey, silakan. Ayuna apa? Ha. Yang pasal PES tadi tu kan, kalau salah satu je masuk yang jawapan kita tu, boleh je? Politik sosial ekonomi? Salah satu macam mana tu? Macam PES tu, kita ambil ekonomi dengan sosial je. Yang satu lagi tu tertinggal. Aha. Boleh ke? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang nak PES, jawab PES maksudnya, PES ni adalah kata kunci. Okay? Kata kunci untuk biasanya digunakan untuk soalan kebat. Okay? Jadi PES ni, P politik, aman, apa semua. Itu adalah contohnya. Ekonomi, okay, maksudnya ada macam tu. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan soalan, okay, kita masukkan juga. Tak apa, tak tolak markah. Satu. Dan yang kedua, biasanya PES ni, dia ada kaitan dengan apa-apa soalan. Itu yang biasa berlaku. Tapi pandai-pandailah nak kaitkan PES dengan soalan kita buat tu. Cikgu. Umar Haziq daripada sekolah mana ni? Cikgu. Ya, saya. Raja. Macam soalan tadi kan. Mana Dia ada yang cikgu tunjuk yang last kali tu, dia ada cakap jelaskan maklumat dengan kepentingan kan. Maksudnya ada 2 soalan. Better tak kalau kita buat 2 perenggan? Ataupun kita nak satu kan je? Digalakkan Raja buat perenggan 2 deh. 1 untuk maklumat, 1 untuk kepentingan. Sangat-sangat dialukan. Cikgu kalau petikan, contohnya kalau kita salin daripada petikan 1. Lepas tu huraian ni, kita perlukan dua daripada petikan 2 huraian ke atau 4 daripada petikan juga. Tengok bergantung kepada soalan, Rafidi. Kalau soalan nak 8, 4 pun tak apa. Faham? Kalau kita buat selang-seli tu, saya boleh. Selang. Silang-seli, fakta huraian, apa tu? Maksudnya petikan huraian. Boleh. Pemeriksa dia akan cari. Boleh. Terima kasih, Go. Okey.
Ahmad Hafizul, terima salam daripada Johor. Okey, bos perkasa kita. Betul tak 2 hari bulan? Bulan 2, bulan 2. Dekolonisasi ni tak sama ke dengan demokrasi ni? Demokrasi? Demokrasi, demos dan kratik pemimpin rakyat berasal daripada perkataan Yunani ataupun Inggeris. Okey. Dekolonisasi. Berkearah berkerajaan sendiri. Demokrasi, pemilihan pemimpin melalui pilihan raya. Boleh tak Syuhada? Boleh cikgu, terima kasih. Okey. Cikgu. Ya, Muhammad Ikmal. Saya nak tanya sikit apa tu, kalau cikgu tahulah, kalau purata semua kebat punya soalan, markah dia berapa Semua kebat punya soalan. Keseluruhan kebat sahaja. Kebat sahaja. Ini yang tentu wajiblah boleh katakan. Okey, 40. Okey. Apa dia? Syarah dia jawab. Saya ada 40. Okey. Iaitu setiap satu soalan struktur mesti biasanya akan ada 4 markah. 4 kali 4, 16. Dan soalan esei dia akan ada 8, 3, 24 jadi 40. Untuk makluman pelajar yang ada di talian, kalau Cikgu Liza ada lagi, Cikgu Liza kalau tahun lepas kita ada 74 markah untuk kebat. Termasuklah kebat mana-mana yang berkaitan. Dan kita tengok trend soalan sekarang. Okay? Soalan struktur biasanya mesti ada satu soalan kebat 8 markah. Satu soalan. Dan tahun lepas, kebat satu soalan kebat tu 10 markah. Soalan struktur. Dan ada lagi satu trend soalan sekarang ni. Soalan soalan esei tu A 4 markah, B 8 markah, C 8 markah. Hey, B dengan C ada satu soalan tu kebat diterima ataupun kebat untuk 8 markah A dengan B tu adalah kebat. Okey. Boleh faham tak? Okey. Kebat ni ada 8, okey. Maksudnya kebat ni kalau kita tengok okey banyak deh. InsyaAllah tahun ni kita agak-agak dalam 60 markah untuk kebat. Okay? Kita akan agak-agak 60 markah. Tahun ni kita akan dapat jawab soalan kebat. InsyaAllah deh semua deh. Terima kasih cikgu. Okay. Ikmal minta maaf tidak ada total yang statik deh. Sebab ada kadang-kadang 54 markah kebat. Ada 60. Ada 40 memang tetap. Okay. Cikgu, nanti cikgu akan masuk tajuk DPN, DEB, form 5. DPN, DEB saya tak jamin. Tapi untuk makluman pelajar yang ada di talian, bab DPN, DEB ni bab yang ke berapa? Bab 8 ke bab 7? Bab 8 kan? Bab 8 tingkatan 5. Okey. Bab 8 tingkatan 5 ni ada 2 tajuk saja. Yang pertama tajuk dasar ekonomi baru. 8.1, 8.2 dasar ekonomi baru. 8.3, 8.4 dasar pembangunan nasional. Okey. Boleh? Lepas tu 8.5 kejayaan DEB dan DPN. Untuk makluman yang ada di talian lagi, untuk makluman DEB sudah keluar, DPN belum keluar lagi dalam peperiksaan. Itu saja. Okay? Tapi saya tak kata keluar. Okay. Cuma tahun ni untuk makluman pelajar, untuk makluman, ada 9 set soalan yang saya analisis daripada 14 tanya DPN semua. DPN. Tidak ada satu pun yang tanya DEB. Okay. Saya tak kata keluar. Saya kata analisis. Okay. InsyaAllah kita akan jumpa
Sehingga sebelum PSN ni kita akan jumpa lagi tajuk dia. Dan untuk minggu depan insya-Allah kita akan bincang bab 8. Bab 8 dua tajuk yang popular, Kabinet Pertama dan juga Pilihan Raya MPP 1955. Saya akan buat tajuk itu esok. Okey, untuk minggu depan. Lepas minggu depan bab 8, kita akan masuk terus bab 10. Ya, kita akan masuk bab 10. Bab 10, tingkatan 4 ni, okay, semua keluar berkaitan dengan pemasyuran kemerdekaan. Trial kita lah, trial kita. Trial SPN semua, okey. Akan keluar, dia keluar berkaitan dengan pemasyuran kemerdekaan. Semua pemasyuran kemerdekaan. Yang pertama biasanya maksud kemerdekaan. Yang kedua, ditanya jawatan kuasa sambutan, jawatan kuasa fizikal. Itu saja. Okay? Yang ditanya dalam peperiksaan. Okey, kalau tak ada, kita berhenti sampai di sini. InsyaAllah panjang umur, doakan saya sihat saja. Okey, doakan saya sihat. Saya boleh saya boleh bersama dengan pelajar. Terima kasih cikgu untuk perkongsian yang menarik. Okey, terima kasih Cikgu Liza. Kalau ada bahan-bahan tu kongsilah saya ataupun Cikgu Liza personal message saya. Hai, Cikgu Sarapa. Ya, boleh. Ha. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita doakan. Terima kasih cikgu.